Hai, bersama saya Aizat Ruslan, live 12 hingga 12.30 seperti biasa di Genuine Consultancy Accounting Service anda. Okay, so sebelum saya nak start live ni, okay, sekarang ni tajuk hari ni best gila. Sebelum saya nak cerita, nak reveal tajuk dia, baik korang share sekarang. Okay, baik share. Tolonglah share. Okay. Kepada yang dah komen tu, terima kasih. Kepada yang komen pula, kepada yang dah join tu, terima kasih. Bagilah komen sikit kan. Bagilah komen sikit, support lah sikit bang kan. Penat ni, saya habis ni, saya punya teka ni kan. Okay, so sekarang ni saya nak, pada video kali ni, saya nak share sikit tentang apa kaitan akaun dan cukai. Nampak macam, kadang-kadang orang kata macam tak make sense lah kan. Apa benda ni apa kaitan dia kenapa kena buat akaun kan? Tak boleh ke kita declare cukai terus? Boleh ke korang rasa? So apa kaitan dia? Alright, okay. So bila cakap pasal akaun ni, okay, bila cakap pasal akaun, bila cakap pasal cukai, korang kena tahu ada dua borang yang korang kena declare. Sama ada borang B ataupun BE. Okay, ni korang lah. Alright. Ataupun yang perempuan lah macam ni. Sorry. Okay. Ni kain kau jangan salah faham. Okay, so sekarang ni sama ada B ataupun BE lah yang korang kena declare. Kalau you bekerja makan gaji, you kena declare borang BE. Okay. So kalau you kerja sendiri ataupun you buat bisnes ke apa ke, you kena declare borang B. Alright? Clear? Okay. So bila cakap pasal account, ini kita declare cukai. Tapi sebelum kita nak move untuk declare cukai, pastikan korang clear cut. Korang kat belah mana? B ke BE? Okay? Bila korang dah clear cut, kalau korang rasa korang BE, korang makan gaji saja, tak perlu buat account. Tak perlu buat account. Ni tak perlu maksud dia. Okay. Tapi kalau korang rasa korang kena declare B, wajib buat account. Kenapa kena buat account? Account ni lah kita nak tengok untung rugi bisnes you. Daripada untung rugi itulah baru kita nak kirakan cukai. Alright. Kenapa? Kalau tak nak buat account boleh tak? Boleh. Tapi cukai yang kau kena declare tinggi nanti. Sebab dengan buat account lah kita boleh recognize berapa expenses dia. Lagi satu, bila dengan kita buat account ni lah kita boleh tengok dekat dalam borang B. Okay, berapa you punya profit and loss, you punya balance sheet. Dekat situ kita nak tengok. So itulah account. Faham Ini saya cerita pasal cukai personal lah. Alright. Okay. So saya nak ceritakan macam mana pula kaitan account dan cukai ni. Kenapa ni kena buat account? Okay, kenapa agak-agak korang kenapa kena buat account? Bila korang nak tahu apa kaitan dia, maknanya sebenarnya korang kena tahu apakah proses dia. Faham tak? Korang kena tahu dulu apa proses dia. Kenapa ada kaitan antara account dan cukai. Alright. So saya ceritakan proses lah. Bila korang tahu proses, maknanya korang dah tahulah diorang ni saling berkait antara satu dengan yang lain. Okay, proses yang pertama sini. Okay, proses yang pertama adalah ini proses yang pertama documentation and filing. Ini proses yang pertama lah. Korang kena buat documentation dan filing. Okay, dokumen kena ada. Apa benda dokumen yang nak kena ada? Bank statement. Okay, lagi receipt lah, perbelanjaan. Okay. Ini lah yang paling penting. Yang invoice semua tu bukanlah tak penting. Tapi untuk orang yang buat bisnes kecil, fokus yang dua benda ni je. Bank statement dengan receipt perbelanjaan. Bank statement ni, kenapa saya kata bank statement? Sebab dekat dalam bank statement tu dah stated clearly lah berapa yang you dapat pendapatan. Tapi melainkan kalau you memang buat bisnes ni, jual goreng pisang, jual secara cash. So kita kena dapatkan benda-benda lain lah. Faham tak? Kita kena dapatkan you punya cash flow statement, aliran tunai you macam mana setiap hari. Itu pula kita kena tengok kan. Dia tengok kepada nature of business. Tapi kalau you buat business online,
tak perlu pun invoice tu. Saya just you just perlukan kami just perlukan bank statement saja. Ataupun anda perlukan bank statement je. Okey, perlukan bank statement saja. Tapi resit pembelanjaan ni wajib. Sebab dalam bank statement tak mencukupi maklumat tentang resit pembelanjaan. Okey, kita nampak ada duit keluar daripada situ, tapi kita tak tahu duit keluar tu untuk apa. Alright, sometimes dia keluar, duit tu keluar bayar kepada personal owner tu. Tapi sebenarnya bukanlah duit tu owner ambil duit tu saja. Sebenarnya owner beli barang. Tapi malangnya kita tak dapat owner tak simpan resit. Bila owner tak simpan resit ni jadi profit akan tinggi. Kita tak boleh nak recognize berapa belanjaan dia. Bila kita tak boleh recognize, semua duit yang dalam bank statement tu, yang mana yang duit yang masuk tu kita recognize sebagai profit, sebagai sale. Tapi duit yang keluar tu kita tak boleh recognize sebagai belanja. Sebab tak ada bukti resit pembayaran. Faham tak? Ada bukti duit keluar tapi tak ada bukti kepada siapa yang you bayar. Melainkan memang dalam bank statement tu duit yang keluar tu memang nampak you bayar kepada siapa. Contohnya you bayar kepada Genuine Consultancy. Contoh. Memang nampak dia ni you bayar kepada dia. So memang tak perlu ragu lah. Memang you bayar untuk bisnes. Faham tak? Untuk bisnes punya hal. Okay. Tapi kalau you bayar kepada personal, sebenarnya personal tu you sebenarnya gunakan duit tu untuk beli barang-barang. Sepatutnya you kena ada resit pembelian tu. Faham tak? Itulah dia. Faham sekarang? Okay, saya takut tak faham. Kalau faham, reply faham. Tolong share Yang mana yang dah tengah tengok live ni, tolong share. Okay, apa kaitan akaun dan cukai? Okay, so sekarang ni kita tengah go to proses macam mana kita nak kaitkan akaun dan cukai ni. Okay, first proses dia kena buat documentation and filing macam saya kata. Yang kedua, bila dah selesai documentation and filing, baru kita kena buat akaun. Alright. Apa maksud buat akaun? Maksudnya kita kena buat lah dia punya profit and loss. P&L lah kita panggil P&L dengan balance sheet. Okay. P&L tu apa? P&L tu kita nak tengok business you buat ni untung ke rugi sebenarnya. Balance sheet pula you nak tengok dalam berapa jumlah you punya asset, you punya liability, you punya berapa you punya equity yang you ada. Asset tu macam-macam jenis. Ada 2 jenis asset. Okay, asset jangka panjang, asset jangka pendek. Dan dekat asset tu juga kita nak tengok siapa yang tengah berhutang dengan kita. Dekat liability tu kita nak tengok siapa yang kita berhutang. So kalau kita nak tengok kekayaan suatu bisnes, kita jangan tengok P&L, kita tengok balance sheet. Sebab balance sheet ni dia menceritakan daripada start you buat bisnes sampai sekarang, macam mana you mengumpulkan kekayaan bisnes dekat dalam balance sheet. Tetapi dekat dalam P&L ni hanyalah dia menceritakan setahun punya keuntungan, punya laporan kewangan setahun saja. Yang ini dia menceritakan sejak you tubuhkan SSM sampailah sekarang. Faham so you kena buat account. Okay. Lepas you siap buat account, seterusnya barulah you kena kira cukai. Okay, you kena kira cukai. Macam mana cara nak kira cukai? Figure-figure yang you nak kira cukai tu, you kena ambil daripada P&L. Alright, P&L dengan balance sheet. P&L tu apa? You nak ambil figure apa? You kena ambil figure net profit dulu. Net profit. Okay? So selepas tu adalah formula dia. Kena tambah disallowable expenses. Lepas tu kena tolak capital allowance. Ataupun tambah balancing charge. Macam-macam. Sampailah bla 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 bla. Sampailah chargeable income. Okay? Biasanya disallowable expenses ni kita dapat daripada mana? Daripada expenses P&L. Apa maksud disallowable expenses? Perbelanjaan yang tak dibenarkan. Dalam P&L yang anda buat ni, profit and loss, maafkan saya, dalam untung rugi, akaun untung rugi yang anda tengah buat ni, terdapat banyak sebenarnya pembelanjaan yang tak dibenarkan. Faham Antaranya pembelanjaan tak dibenarkan. Okey, contohnya compound. Contohnya benda yang tak ada kena-mengena dengan bisnes. Compound, alright. Lepas tu contohnya bil elektrik rumah.
Faham tak? Benda yang tak ada kena-kena dengan bisnes. Astro lah. Ingat Astro bisnes sebenarnya. Astro kat rumah. So benda-benda tu lah. Benda yang nampak macam personal. Alright. Ataupun perkara yang tak dikena-mena dengan bisnes, kita kena add on dekat sini. Okay, kena add on expenses. Alright. Okay, balance sheet pula kita nak tengok apa? Kita nak kira you punya asset. Sebab aset-aset yang you beli tu semua boleh tolak cukai. So daripada tolak cukai tu kita dapat penolakan capital allowance dekat sini. Daripada aset. Faham daripada mana kita dapat benda ni? Daripada account lah. Itulah kaitan dia account dengan cukai. Sebab tanpa kita buat account ni, macam mana kita nak kira cukai? Faham kalau kita tak buat account ni, kita tak boleh nak kira cukai sama sekali. Macam mana kau nak buat cukai? Okay? So bila cakap pasal account ni, sebenarnya dia ada 5 proses lah nak buat account. Kita bermula dengan ledger kita ambil dokumen ni, dokumen and filing yang kita buat ni, kita ledgerkan dulu semua transaksi bisnes yang kita buat. Dah ledger kan, dah cun, dah melecun, barulah kita transferkan dekat trial balance. Trial balance tu kita nak tengok summary of ledger yang kita dah buat. Takkanlah daripada ledger you nak buat P&L. Pening nak tengok semua account. Jadi kita summary kan masuk dalam trial balance. Faham Daripada trial balance tu barulah you buat profit and loss ataupun untung rugi dan juga kunci kira-kira. So untung rugi tu lah you akan tengok you punya expenses. Alright, berapa you punya keuntungan, berapa you punya expenses. So keuntungan tu kena masukkan dalam cukai punya format. Dan juga expenses. Expenses tu kadang-kadang ada expenses yang tak dibenarkan, kena masuk dalam sini. Lepas tu kita nak tengok apalah kat kunci kira. Kita nak tengok berapa jumlah capital allowance yang dibenarkan daripada aset yang anda miliki. Kadang-kadang you ada beli kereta. Saya ada cerita pasal capital allowance sebelum ni. So capital allowance tu lah akan dimasukkan di dalam cukai ni. Faham So apa lagi? Ni. So sekarang ni kaitan dia. So bila you buat account, barulah you boleh buat cukai. So yang keempat, bila you dah kira cukai, barulah you bayar cukai. Okay? Barulah you bayar cukai. Kalau you tak kira cukai, you tak submit cukai, macam mana you nak bayar cukai? You kena submit dulu baru you bayar. Kadang-kadang customer ni, kadang-kadang ada beberapa klien ni, dia jumpa saya, dia terus-terus, tuan, berapa yang cukai saya kena bayar? Ingat saya macam ahli nujum tau. Boleh tengok, okay, RM2,000. Kita kena buat working paper dulu. Yang ini. Sampai sini. Baru boleh bayar cukai. Nampak step macam 1, 2, 3. Senang ke? 1, 2, 3 step dia. Tapi dalam step-step ni ada step-step yang tersembunyi banyak. Sebelum you nak declare ataupun submit cukai, you kena daftar dulu nombor cukai. You kena daftar dulu e-filing. Okay, you dah daftar ni baru you boleh you submit. Sebelum you nak submit, you kena buat dulu P&L dengan balance sheet. Sebelum nak buat P&L dengan balance sheet, you kena buat dulu ledger, trial balance semua. Benda jadah ada, you kena settlekan dulu. Baru you boleh settlekan. So, inilah dia. Banyak kaitan dia. So, dekat sini you bayar cukai. So, yang kelima, katakanlah any outstanding semua, LHN akan hantar surat borang J lah. Kita panggil borang J Okay, borang J ni kalau ada kekurangan laporan kita kena penalti ke apa ke, ataupun cukai kita declare secara salah ke, contohnya kita declare cukai RM1,000 tapi LHN check komitmen kita tinggi, kita bayar rumah sebulan RM3,000 RM4,000, bayar kereta RM3,000 RM4,000, total kita bayar sebenarnya lebih kurang RM10,000. RM10,000 kali dengan 12 kata RM20,000. Kita punya komitmen. Logik tak? Tiba-tiba bayar cukai RM1,000 je. So daripada situlah LHN boleh tahu. Faham So yang dia hantar borang J tu. Borang J ni dia akan revise lah kalau cukai you salah. So sebab tu lah kalau you dapatkan consultant yang tolong you buat benda-benda ni, tolong declare every single thing apa yang you ada. Komitmen yang you bayar dekat bank. Supaya dia tak contradict dengan LHN ni. Okay? So dia tak contradict. Kalau anda kata keluar borang J ni, bermakna ada dua je. Sama ada you declare cukai salah ataupun you declare cukai lewat.
Okay, you declare cukai Ayub. Ada pula case yang you declare cukai tepat pada masanya tapi you bayar lewat. So you kena borang J ni kena penalti lah. Banyak, sikit je 15% daripada jumlah cukai. Kalau cukai you 100,000, you kena bayar 15,000 lah. Sikit je kan. Okay. So inilah kaitan dia. Okay, saya ulang kaitan. Sorry lah tulisan saya buruk. Dulu saya nak jadi ni doktor sebenarnya, tapi tak ada rezeki. Jadi jadilah saya usahawan jalanan macam ni Alright. So sekarang ni saya ulang Okay, kita recap balik sebelum kita nak buat penutup. Tolong share siapa yang terlambat. Okay, saya akan recap sekarang. Tolong share saya punya video ni. Okay. So apa kaitan akaun dan cukai? Bila nak tahu kaitan akaun dan cukai, you kena tahu proses nak buat akaun dan cukai, barulah you boleh go for kaitan related antara akaun dan cukai. So yang pertama proses dia, you kena buat documentation and filing. Apa benda yang you nak kena dokumen kan? Semua resit-resit pembelanjaan dan juga bank statement. Okay, it depends. Alright, tapi ini yang paling asas. Yang kedua, apa benda lagi yang you kena buat? You kena buat account. Nak buat account ni ada 5 step. Tapi tujuan kita buat account ni, kita nak dapat P&L dengan balance sheet. Okay, P&L ni apa? Untung rugi. Balance sheet ni apa? Kunci kira-kira. P&L ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok berapa expenses kita, berapa kita punya untung. Yang ni kita nak tengok aset-aset kita berapa banyak. Alright, so yang ketiga ni, dah siap dah account, barulah kita buat pengiraan cukai. Okay, dah siap pengiraan cukai ni. So macam mana nak kira cukai? Tadi saya dah explain panjang lebar, you boleh go through balik. Okay, nak kira cukai ni kita memerlukan info-info daripada P&L dan balance sheet. So info apa yang kita perlukan daripada sini? Perbelanjaan. Kita nak tengok, analyze perbelanjaan mana yang tak benarkan, perbelanjaan apa yang dibenarkan. So daripada sini kita nak analyze dulu. Daripada balance sheet kita nak info apa? Kita nak info asset untuk kita dapat capital allowance. Capital allowance tu okey tak? Okey. Sebab daripada capital allowance tu lah boleh tolak cukai. Faham So daripada capital allowance you boleh dapat penolakan cukai. So you dah settle lah kira cukai, you dah dapat figure, you dah dapat working paper, barulah you submit. Barulah you submit cukai. You dah submit cukai, baru you bayar cukai. Bukan bayar dulu baru submit Submit dulu baru bayar. Okay, dah siap bayar cukai, LSJN akan hantar kepada anda borang J sekiranya terdapat revise. Kenapa ada revise? Saya dah explain boleh saya explain. Okay, so tengoklah balik video tadi kan, tengok ulang balik kenapa LSJN kena revise borang J ni. Okay, so semoga bermanfaat. Tolong share, sempat lagi nak share. Okay, tolong share. So ini dia, ingat apa kaitan dia, dan inilah proses dia, barulah you tahu ada kaitan Dan ini hanyalah untuk mereka yang declare borang B saja. Ada faham? Kalau tak declare borang B, tak dapatlah benda-benda macam ni. Okay, saya harap memberikan manfaat kepada anda semua. So kita berjumpa lagi di next live seterusnya nanti di waktu yang sama, Isnin sampai hari Jumaat, di waktu yang sama 12 hingga 12.30 di hari Isnin sampai hari Jumaat. Okey, di tempat yang sama di page Genuine Consultancy dan IG Genuine Consultancy, dan semoga kita berjumpa lagi. Aizat Ruslan, Genuine Consultancy, accounting service anda. Untuk lebihan info, layari pakarcukai.com.my segera dan dapatkan nasihat dan konsult daripada tim saya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.